Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, saya Ustaz Muhammad Izzuddin bin Istakal akan mengajar anak-anak murid semua tahun 5 Sekolah Kebangsaan Bagan Terap mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi ataupun RBT bagi tahun 5 tahun 2021. Baik. Fokus kita pada hari ini adalah pada tajuk mata jahitan tangan. Seterusnya, kita akan berfokuskan kepada unit 4, teknologi rumah tangga. Objektif pembelajaran kita adalah di akhir pembelajaran, murid akan dapat mengenal pasti mata jahitan tangan pada artikel jahitan. Kriteria kejayaannya adalah murid dapat menyatakan 4 daripada 6 jahitan dengan betul. Sebelum itu, kita ulang kaji balik isi pelajaran yang pernah anak-anak semua belajar pada tahun lepas, iaitu pada tahun 4, berkaitan dengan artikel jahitan. Artikel jahitan bermaksud sesuatu yang dihasilkan daripada kain ataupun fabrik melalui proses jahitan, sama ada jahitan tangan atau mesin. Okey, jahitan ni ada dua jenis, iaitu jahitan tangan ataupun jahitan mesin. Artikel jahitan ni adalah sesuatu yang terhasil daripada gabungan kain, 2-3 kain ataupun 2-3 fabrik dan juga jahitan. Hasilnya kita panggil sebagai artikel jahitan. Anak-anak boleh lihat pada gambar sebagai contoh artikel jahitan yang telah siap. Yang pertama, sarung tangan ketuhar seperti apron, tuala gantung, poket dinding, alas dulang, sarung cushion, beg serbaguna, pemegang periuk dan sebagainya. Bermula tahun 2021, anak-anak murid tahun 5 akan menggunakan buku teks yang baru. Okey, buku teks ni jika masih belum dapat, boleh muat turun versi digital di laman web Kementerian Pelajaran Malaysia, atau sekiranya sudah ada buku teks Reka Bentuk dan Teknologi ini, anak-anak murid semua boleh rujuk pada muka surat 4 dan muka surat 5. Seterusnya, mata jahitan. Apakah dia mata jahitan? Kegunaan mata jahitan adalah digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik atau kain. Yang kedua, membuat kemasan tepi fabrik juga sebagai hiasan. Baik, apakah dia fabrik? Fabrik ialah kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Contohnya, kapas, linen dan sutera. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis jahitan ya. Jenis-jenis jahitan ada 6 semuanya. Baik, yang pertama adalah jahitan kia. Boleh rujuk pada gambar ya. Okey, tujuan jahitan kia ni adalah untuk memula dan mematikan jahitan. Juga boleh digunakan sebagai jahitan tetap, menjahit bahagian klim yang meretas, pengganti mesin jahit untuk klim. Okey, apa dia klim? Klim ialah proses mencantumkan dua jenis fabrik atau dua jenis kain. Tak kira lah 2 ke 3 ke, untuk dicantumkan kita gunakan nama dia juga sebagai klim. Apa dia maksud meretas? Meretas ni contohnya anda ada poket baju dan poket itu telah tertanggal. Ini kita panggil sebagai meretas kerana benang tersebut telah terputus. Jadi jahitan kia ni boleh digunakan untuk menyambungkan kembali klim yang telah meretas tadi. Kita panggil juga sebagai pengganti mesin jahit kerana jahitannya yang kemas seperti menggunakan mesin jahit. Seterusnya, jahitan yang kedua, jahitan jelujur halus. Jahitan jelujur halus ni juga kita gunakan sebagai jahitan tetap. Maksudnya lepas kita jahit, kita tak buka dah. Yang kedua, digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Juga digunakan untuk perbaiki kelepek yang telah meretas sebagai untuk menyantungkan kembalilah. Seterusnya, yang ketiga, jahitan jelujur kasar. Tadi ada jelujur halus, yang ini jelujur kasar. Ianya digunakan sebagai jahitan sementara. Ianya tidak kekal sebab dia akan dicabut semula lah. Tujuannya sebagai jahitan petunjuk
untuk menetapkan kedudukan fabrik yang dicantumkan sebelum menjahit. Bila kita nak cantumkan fabrik ataupun kain, dua ataupun tiga jenis kain ataupun sebagainya lah, untuk kita tak mahu kain atau fabrik tu teralih, kita gunakan jahitan jelujur kasar. Boleh tengok pada contoh pada gambar. Dan kita akan jahit dengan jahitan yang lain, jahitan tetap. Contohnya jahitan jelujur halus ataupun jahitan kia tadi, yang tu tetap. Jahitan jelujur kasar ni dia sementara, tidak kekal. Setelah selesai jahitan kia ataupun jahitan-jahitan tetap yang lain, kita akan tanggalkan jahitan jelujur kasar ini. Seterusnya, jahitan insang pari. Yang ini mungkin semua kita biasa tengok kan. Sebagai jahitan tetap untuk kemaskan bahagian tepi fabrik, sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Apa dia motif? Motif ialah tema sebelum memulakan jahitan, seperti tema bunga atau haiwan. Boleh lihat pada contoh. Untuk membuat keychain daripada kain felt ni, kita nak cantumkan 2 ataupun 3, kita gunakan jahitan insang pari di keliling kain tersebut. Ini akan kelihatan kemas lah. Dan ini kita gunakan untuk jahitan tetap. Seterusnya, jahitan sembat. Sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelipit sebagai hiasan pada fabrik. Okey, seterusnya, yang terakhir, jahitan silang pangkah. Okey. Sebagai jahitan tetap, mengemas bahagian kelipit, lipatan atau tepi fabrik sebagai jahitan hiasan. Okey, kenapa dia panggil sebagai jahitan silang pangkah? Kita tengok dia pun jahit seolah-olah seperti bentuk pangkah kan. Okey. Sebagai kesimpulannya, mata jahitan tangan ialah pengganti kepada jahitan mesin dan untuk mencantum kepingan fabrik. Macam Ustaz beritahu tadi, mata jahitan ada 2, iaitu jahitan mesin ataupun jahitan tangan. Dan jahitan tangan ni ada 6 jenis semuanya. Yang pertama, jahitan kia. Yang kedua, jahitan jelujur halus. Yang kedua, jahitan jelujur halus. Yang ketiga, jahitan jelujur kasar. Yang keempat, jahitan insang pari. Yang kelima, jahitan sembat. Jahitan yang terakhir iaitu jahitan silang pangkah. InsyaAllah selepas tamat saja PKP kita ni, kita akan praktikkan ke semua jenis jahitan ni supaya anda lebih mahir insyaAllah. Itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Berjumpa lagi kita dalam kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.